إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. Tuan dan perempuan, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tinggi-tinggi syukuran pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada malam ini di rumah Allah yang mulia ini, ya. Kalau kita tengok dekat skrin tu, tahniah kerana anda hadir, ya. Jadi saya mengulangi apa yang dipaparkan dalam skrin tu. Tahniah kerana tuan-tuan dan perempuan, para jemaah hadir dalam rumah Allah yang mulia ini, ya, mendengar majlis ilmu, majlis yang penuh dengan keberkatan, yang padanya ramai, ya, para malaikat bersama kita dan mendoakan kita semoga kita beroleh keberkatan, kita memperolehi rahmat dan diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, kita teruskan dengan pengajian kitab kita, kata Tuan Imam tadi, iaitu indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Pada hari ini tajuknya ialah berkata yang baik, memuliakan tetamu dan menghormati jiran tetangga. Tiga tajuk ni digabung sekali di bawah tajuk yang satu, iaitu berkata yang baik, memuliakan tetamu dan menghormati jiran tetangga. Kita tengok apakah kita ini termasuk dalam tiga dalam satu itu, atau satu saja, atau dua saja, ya, ataupun tiga-tiga pun tak ada, ya. Kita semaklah, ya, saya semak diri saya, tuan-tuan semak diri tuan-tuan, kita pakai semak apa yang dimasukkan dalam syarah kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dinafikan bahawa mengucapkan perkataan yang baik, memuliakan tetamu dan menghormati jiran tetangga adalah tindakan yang memberi kesan yang positif, baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Ketiga-tiga perlakuan mulia ini selalu ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menganjurkan supaya manusia mempunyai kepribadian dan akhlak yang mulia. Perkataan demi perkataan yang keluar dari mulut selalu terjaga, dan kemurahan hati terhadap orang lain menjadi tradisi umat Islam sejak zaman dahulu lagi, ya. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diteruskan hinggalah mudah-mudahan sampailah ke saat-saat begini, di saat akhir zaman ini, dengan cobaan dan cabaran yang begitu besar, ya, dengan pengaruh media sosial dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat mengepung diri kita, ya, kita mengempang diri kita supaya kita tidak terkeluar daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk, ya. Kita masih lagi terdapat dalam kumpulan memuliakan tetamu, dan kita masih lagi dapat menghormati jiran tetangga kita. Baik, Rasulullah mengingatkan pada kita tanda-tanda kebahagiaan. Bila kita dapat tiga benda ni, kita berjaya dan kita bahagia, ya. Yang pertama ialah jiran yang baik. Maknanya kalau kita dapat jiran yang baik, itu maknanya kita bahagialah hidup kita. Alangkah seronoknya bila kita buka pintu atau tingkap kita, atau pagar rumah kita, atau pagar hadapan kita, kita dapat menyapa jiran kita, kita dapat bersembang dan bercakap benda yang baik-baik, ya, saling bertanya khabar, dan lebih baik lagi ialah saling doa mendoa. Jadi kalau kita dapat jiran yang baik, itu adalah satu tanda bahawa kebahagiaan sedang kita nikmati, ya, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda-tanda kemuliaan yang kedua ialah memuliakan tetamu, ya, memuliakan tetamu. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada para sahabat, ya,
siapa di sini ada kawan yang baik, katanya. Jadi ada satu sahabat ni angkat tangan, wahai Amirul Mukminin, saya ada sahabat yang baik, very close friend, kawan rapat saya, dia sangat baik. Apakah kamu yakin dia orang baik? Saya yakin dia orang baik. Jadi Sayyidina Umar bertanya beberapa soalan, nak verify dia ni ada tak sifat itu yang meletakkan dia berada dalam kluster orang yang baik. Yang pertama, Sayyidina Umar tanya dia, pernah tidak kamu berhutang dengan dia? Soalan pertama, tuan-tuan, ya. Pernah tak kamu berhutang dengan dia? Tak pernah lagi. Maknanya kalau kamu belum berhutang dengan dia, kamu tak boleh kata dia baik. Sebab orang ni bila dia berhutang, bila dia membayar lewat daripada tarikh yang dijanjikan, biasanya akan keluar perkataan-perkataan yang tidak baik. Kata tipulah, mungkin janjilah, dulu masa nak minta hutang lembut gigi daripada lidah lah, ya. Dan malah ada setengah-setengah kes berlaku, ya, kata-kata kesat. Kita baca juga, dengar dalam media sampai perangkap membunuh, membuli, ya, dan sebagainya. Itu kalau begitu maknanya tuan ni belum lagi jumpa orang yang baik, sebab belum diuji. Itu ada memberi hintang atau sebagainya, kita ada pengalaman. Baik. Yang kedua, pernah tak tidak kamu bertamu di rumahnya? Bang tidur ke, bermalam ke, atau kita menziarah dia. Setakat ni saya belum pernah lah jadi tetamu dia. Kamu belum pernah jadi tetamu pada rumahnya, pada keluarganya, kamu belum boleh kata dia itu orang yang baik, sebab dia belum diuji lagi kebaikannya dengan kesediaannya menerima tetamu dengan akhlak yang baik, ya. Jadi tiga benda ni, ya. Yang satu lagi itulah isteri yang solehah dan rumah yang lapang. Jadi kalau isteri itu solehah, isteri yang baik, tentulah yang keluar daripada mulut dia itu adalah perkataan yang baik-baik, insyaAllah. Jadi itulah, ya, anjuran Rasulullah SAW menekankan tiga perkara itu yang menjadi tajuk perbincangan kita pada malam ini, iaitu berkata yang baik, memuliakan tetamu, dan menghormati jiran tetangga. Inilah kita sekarang berada pada semangat bulan Syawal, ya. Selama ini malamnya ke-13 atau 14, ya. Kita masih lagi berada dalam bulan Syawal. Kita berkatalah yang baik-baik dengan kawan-kawan kita, jangan bergaduh, ya. Kita saling bermaafan, ya, sesama kita. Bila tetamu datang dari dekat atau dari jauh, kita muliakan tetamu itu. Kalau ada rezeki lebih, kita beri hadiah lah kepada kanak-kanak. Budaya kita beri hadiah kepada kanak-kanak. Kini terlepas satu benda, kita tak beri hadiah pada orang tua-tua. Bila ada orang tua yang datang, mungkin pakcik kita atau atuk kita yang sudah uzur, kita berilah sedikit hadiah, berilah duit, masuk dalam envelope. Suka dia, tuan-tuan, dia ciumnya kita nanti, dia ciumnya envelope tu, dia ciumnya kita. Oh, cucu aku bagusnya, anak si Fulan dapat kedudukan yang baik, gaji besar, ingat dia pada atuk dia, ingat dia pada pakcik dia yang susah ni. Ni kalau boleh, tentu ada masa lagi dalam dalam 2 minggu ni, dan daripada kita memberi hadiah untuk hari raya dan sebagainya pada kanak-kanak, cuba kita ke depan lagi, ya, dengan memberi hadiah kepada orang-orang yang tua, orang yang uzur dan sebagainya, ya. Dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang menjadi teras pada perbincangan kitab ini meriwayatkan hadis yang mafhumnya menekankan 3 perkara, iaitu yang kita bincang pada malam ini, ya. Diriwayatkan hadis ini daripada Abu Hurairah. Pemafhum hadis ini, siapa yang beriman kepada Allah, saya percaya kita semua ni beriman kepada Allah, ya. Bila kita beriman kepada Allah, maka ringan saja tubuh kita, kaki kita untuk datang ke rumah-rumah Allah, insya-Allah, ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia berganding, tuan-tuan. Beriman kepada Allah digandingkan dengan beriman kepada hari akhirat. Apa sebab? Bila kita beriman kepada Allah, kita ikut segala apa yang Allah perintahkan, kita menjauhkan apa yang Allah larang. Kita akan ingat bahawa satu masa nanti kita akan bertemu Allah, berhadapan dengan Allah satu-satu. Itu bila? Pada hari akhirat.
Ya, bila kita kenangkan, kita beriman kepada Allah, kita laksanakan apa yang Allah perintah, kita jauhi apa yang Allah larang. Sebab nanti kita akan bertemu Allah pada hari ini dinamakan hari akhirat, hari kiamat. Di sana kita akan bertemu Allah. Allah akan tanya, Allah akan persoalkan segala amalan-amalan kita. Dalam konteks perbincangan kita hari ini, ada tak kita dulu menghidup banyak perkata yang buruk-buruk, maki orang, menyakitkan hati orang? Apa kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, dia orang beriman pada hari akhirat, dia akan jaga mulut dia. Orang yang beriman pada hari akhirat, dia akan memuliakan tetamu dia. Dan orang yang beriman pada hari akhirat, dia juga akan menghormati jiran tetangganya. Jadi mafhum hadis seterusnya kata apa? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik-baik. Jadi selama ini kalau kita keluar yang baik-baik, alhamdulillah. Kalau kita selama di mulut kita laju aja, adalah masa kita menginsafi diri kita. Ya, adalah pentingnya, faedahnya kita datang majlis ilmu. Ya, saya mengingatkan diri tuan-tuan dan juga saya mengingatkan diri saya sendiri. Ya, jadi kita boleh beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah kita mengucapkan atau berkata perkataan-perkataan yang baik-baik. Kalau tak dapat cakap yang baik-baik, kita tak fasih bercakap, diam ajalah. Bila orang datang, maknanya raya kan, jumpa orang ni dia cakap pasal dia cakap macam-macam lah. Sekarang macam-macam isu tuan-tuan ya, dalam media ya. Kita apabila ambil pendirian, kita nak tokok tambah ke, kita nak diam ke, pilihan di tangan kita. Jadi kalau ikut semangat hadis ini, jadi kalau kita tak mampu bercakap yang baik-baik, tidak mampu untuk beri nasihat kepada sahabat-sahabat kita atau tetamu kita, diam aja lah, senyap aja. Saya takut kita terlajak langgar border, langgar garis merah. Takut kita terlanggar garis merah. Kita bercakap yang baik-baik ataupun diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah juga dia memuliakan jiran tetangganya. Bila kita ada jiran, kalau kita nak tanam pokok besar umpamanya, kalau rumah kita tu lapang lah, ada laman yang bagus, pastikan bila naik pokok tu tak menghalang matahari masuk ke rumah jiran kita. Jangan tanam aja, pokok tu naik tinggi. Nanti jiran kita nak limau kain pun tak kering. Pastikan bila pokok tu membesar, dia tidak menghalang matahari. Kalau dia menghalang matahari, kita cantas pokok tu. Kalau dah teruk sangat, kita tebang je lah, panggil yang fikir atau kita upah. Kerana itu nanti akan menjadi persoalan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jiran kita akan klaim di hadapan Allah, dia dulu menjadi jiran saya, menyusahkan saya. Jiran yang baik. Terkisah bagaimana Hasan Al-Basri, dia berjiran dengan satu orang Yahudi. Yahudi itu duduk di atas, Hasan Al-Basri itu duduk di bawah, duduk tingkat lah. Jadi rumah orang Yahudi itu di atas, dia punya tandas tu dia bocor. Dia menitik lah, tes dia menitik. Jadi Hasan Al-Basri tadah dengan beldi lah, beldi tadah dong. Jadi jiran tu tengok, lama dah Hasan Al-Basri tak keluar rumah, sakit ke dia ke, atau dia ada masalah ke? Jadi Yahudi tu pun turun. Tengok, walaupun dia tu orang tidak beriman kepada Allah, dia Yahudi. Tapi dia dapat jiran yang baik, orang beriman. Hasan Al-Basri tu, dia turun, dia ketuk pintu, dia masuk. Tuan, saya lihat tuan lama tak keluar rumah, tuan sakit ke? Saya memang tak berapa sihat dah, sebelah kebelakangan. Sampai dia berborak, dia sembang tu, dia nampak air daripada atas tu menitik. Tak menitik. Ini air tandas rumah saya ni. Kalau dia kata itu tandas air rumah saya, ini najis ni, ini bau busuk. Kenapa tuan tak beritahu saya? Yahudi kita tanya Hasan Al-Basri.
Kenapa tuan tak beritahu saya boleh saya repair? Saya takut nak beritahu tuan, takut tuan tak mampu untuk merepair tu. Takut tuan tak ada duit ke, tak ada ongkos ke, tak cukup bajet ke, nak panggil tukang nak tutup simen tu. Ya, jadi saya menghormati tuan, ya, sekiranya tuan tidak mampu, kalau saya beritahu takut tuan malu. Jadi saya sabar sajalah, saya tak ada apa masalah. Tuan hebatnya tuan-tuan, ya. Kita macam mana tuan-tuan? Kereta blok sikit depan rumah kita, kita dah bising kan, siap cakap pinggang lagi, siap warning lagi. Kenapa parking depan rumah saya? Awak tahu tak? Betul saya nak keluar. Betul lah dia parking depan rumah kita, tak boleh keluar. Tapi cakaplah dia elok, janganlah menengking-nengking, bergaduh-bergaduh dan sebagainya, ya? Kita ambil ibrah lah, pengajaran daripada kisah yang sebutkan tadi. Bagaimana dua orang tadi, ya, satu beriman, satu tidak beriman, antara Yahudi dengan Hasan Basri. Tapi cantiknya akhlak Hasan Basri ni, dia menghormati jiran tetangga dia, ya. Air najis turun, dia tak pergi komplain pun, kerana dia takut dia, kalau dia komplain, orang tu takut tak ada duit nak repair dan sebagainya, takut dia nanti duduk dalam keadaan air tak ada repair, macam mana aku nak repair, duit tak ada. Ya, itulah satu contoh, ya, menghormati jiran. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Jadi apa yang ada di rumah kita, kita hidanglah. Kalau ada makanan sedap, kita beri makanan sedap. Ya, layan dia bercakap. Jadi kalau saya nak bagi satu tips lah tuan-tuan, kita memuliakan tetamu. Dia datang ke rumah kita, kalau boleh lah, jam jangan pakai lah. Kalau boleh nak tengok jam kat dinding boleh. Jiran, kawan kita, tetamu kita tengah bercakap, sekejap tengok jam, sekejap tengok jam. Agak-agak apa yang berdetik di hati tetamu kita tu. Dia tak sudi je dia pada tetamu kita, tengok jam. Dia pun kata, kira aku nak balik dah macam ni. Sebab tuan rumah saya tengok jam aja. Ya? Kalau kita ada urusan, cakap je terus terang. Maaf tuan, ya, saya sebenarnya ada temu janji dengan kawan dalam pukul 4. InsyaAllah lah kita boleh sembang-sembang sekejap. Dia tahu jangan sekejap tengok jam, sekejap tengok jam, sekejap tengok jam. Jadi kawan tu resah dan risau dan rasa tak seronok, ya, berbuat dengan kita, menjadi tetamu kita dan seumpamanya. Itulah, ya, bila kita beriman, ya, dengan Allah, beriman kepada hari akhirat, hendaklah kita pegang tiga benda tu, berkata yang baik-baik ataupun diam, ya, memuliakan atau menghormati tetamu, dan yang ketiga menghormati jiran tetangga kita. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengulas hadis itu, ya, dalam kitabnya Fathul Bari. Katanya hadis itu adalah satu sabda Rasulullah yang termasuk dalam kategori singkat namun padat maknanya. Singkat saja hadis, ya. Apa dia kita boleh rumuskan? Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah bercakap yang baik ataupun diam. Beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah memuliakan tetamu. Beriman pada hari akhirat, hendaklah apa tadi? Memuliakan tetamu, menghormati jiran tetangga kita, ya. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani kata dalam kitab Fathul Bari, hadis itu nampaknya ringkas tetapi dia singkat dan padat maknanya. Maknanya apa? 3 dalam 1. Dalam sekali yang Nabi ceritakan tu, Nabi bercakap tu, dia merangkumi 3 perkara, ya. Antara kosakata yang terdapat dalam hadis tersebut yang perlu kita bincangkan di sini dalam kuliah ini ialah, maknanya ialah perkataan beriman, ya, beriman. Keimanan yang dimaksudkan di sini adalah keimanan yang sempurna yang dapat menyelamatkan diri kita dari siksaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mencapai redha-Nya. Maksudnya bila seorang itu beriman kepada Allah, iman maksudnya adalah iman yang sempurna, iman yang betul-betul benar-benar takwa kepada Allah, ya, seperti mana kita dengar dalam khutbah, ya. Adalah kita beriman kepada Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Itu yang disebut oleh khatib hari Jumaat, ya, sebenar-benar takwa.
iaitu bila kita sebenar-benar takwa, kita beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dia dapat menyelamatkan kita dari seksa di hari akhirat. Sebab apa kita diseksa? Sebab kita tak jaga mulut kita, kita tidak memuliakan tetamu kita, dan kita juga tidak menghormati jiran tetangga. Terutama jiran tetangga dalam keadaan masyarakat sekarang, hidup kadang-kadang nafsu-nafsi, tidak menghormati jiran, tak pedulikan jiran, dan sebagainya. Itu adalah dianggap perkara yang menyakiti hati jiran dan berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kosakata kedua yang perlu diperhatikan, iaitu hari kiamat. Tadi beriman, yang kedua hari kiamat. Pada hari kiamat itu ialah semua amal perbuatan manusia akan diberikan balasan. Hari kiamat itu ialah hari pembalasan. Setengah ulama kata hari kiamat itu ialah hari padan muka. Padan muka, kerana kita langgar perintah Allah, seksa, masuk neraka, padan muka kita. Kalau wanita tak menutup aurat, digantung lehernya, di bawah dinyalakan api neraka, padan muka kita. Sebab kita langgar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari kiamat itu adalah semua amal perbuatan manusia akan diberi balasan, sebab ada baik ataupun buruk. Jadi kita kumpulkanlah sebanyak-banyak dana untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dana kita ialah pahala. Sebab kita bertemu Allah ni, kita tak bawa harta kita, tuan-tuan. Kita tak bawa anak kita, tak bawa pangkat kita, tak bawa kemuliaan kita. Kita bertemu Allah, kita bawa dosa, kita bawa pahala, kita bawa hati yang salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini, pada hari kiamat, tidak ada makna di sisi Allah Subhanahu wa taala, tak ada guna harta dan anak pinak. Anak-anak kita berjaya, pegang jawatan-jawatan hebat, jadi tokoh korporat, jadi itu, jadi ini, tapi kalau dia jarak jauh dengan Allah Ta'ala, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan harta, banyak mana harta yang kita ada, kalau kita tidak memberi hak kepada harta itu, tak mengeluarkan zakat, tak bersedekah, tidak menginfak dan sebagainya, semua tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ada nilai menghadap Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Mereka yang bertemu aku dengan hati yang salim, hati yang sehat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia hatinya sehat, maka dia akan berkata yang baik-baik. Kalau hatinya tak sehat, keluarlah dari mulutnya perkataan-perkataan yang buruk-buruk, maki hamun, sidih menyindir, berli memberli. Itu kerana itu adalah gambaran hati yang tidak sehat, hati yang berpenyakit. Kita nak hati yang salim, hati yang sehat. Hati yang sehat itu kena dirawat. Dalam salah satu tempat untuk merawat hati kita jadi hati yang salim, hati yang sehat, ialah menghadirkan diri dalam majlis ilmu seperti ini. Tuan-tuan tak kira dah siapa yang bagi ceramah, dia hebat ke, dia tak hebat ke, dia selebriti ke, tak selebriti ke, tapi yang kita nak ialah kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Jangan kira dah siapa yang bagi kuliah datang. Saya percaya di hadapan saya ni mungkin ramai orang hebat-hebat, lebih hebat lagi. Jadi datang tu untuk mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kata hadis tadi, antara yang kedua itu ialah hari kiamat. Pada hari kiamat itu semua amalan perbuatan manusia akan diberikan balasan. Antara itu ialah memuliakan jiran tetangga. Jadi hendaklah orang atau kita ini berusaha melakukan kebaikan untuk jiran tetangganya, pada waktu yang sama menahan diri dari melakukan hal-hal yang merugikan, mengganggu dan menyakiti jiran. Tahan, jangan buang sampah merata-rata, jangan keluarkan bunyi bising yang melampaui batas,
ya, terutama anak-anak bujang. Kalau ada anak bujang kita, ya, rem motor kuat-kuat tengah malam ganggu orang tidur, ya. Sekarang ni musim raya ni makan bercun 1 pagi 2 pagi orang tu nak tidur, ya. Sekarang boleh lah nak betukkan bercun ke, nanti lepas pukul 12 ke tengah malam, tak payahlah, ya. Takuti dia mengganggu jiran, mungkin dia sakit, mungkin dia perlukan rehat untuk tidur, mungkin dia besok nak balik kampung, dia perlu rehat dan sebagainya. Kita kena menghormati jiran, kita kena tahan diri kita. Itulah tugas ibu bapa, ya. Tugas seorang penjaga, seorang bapa, seorang ibu, memastikan anak kita berkelakuan sopan, bagus, baik, menghormati jiran. Jadi bapaknya kena memuliakan, ayahnya kena memulakan, anaknya akan ikut. Sebab ayah dan ibu adalah cerminan anak-anak, ya. Anak tengok, jika kalau bapak dia suka maki hamun jiran, maka anak dia bisa membesar. Itulah amalan dia, ya, maki hamun jiran-jiran dia pada masa-masa akan datang. Na'udzubillah. Dan yang keempat itu ialah memuliakan tetamu dengan menyajikan hidangan kepada tetamu dan melayan mereka dengan baik. Melalui pengamatan sekilas sahaja kita dapat menyimpulkan, ya, bahawa hadis tersebut mempunyai makna yang dalam dan mengandungi nasihat dan petunjuk yang sangat berharga, iaitu antara tanda kesempurnaan iman adalah selalu menghiasi mulutnya dengan kata-kata yang baik. Jadi bila kita lepas dengar kuliah ini, kita keluar daripada masjid, kita tanamkan di hati kita, kita tapau dalam hati kita, ya, sebagai tanda kesempurnaan iman kita, ya, yang dibincang dalam kitab ini, kita hendaklah menghiasi mulut kita dengan kata-kata yang baik. Mulut dihias. Penghias mulut ialah bukan makanan macam dessert tu, ya, tapi ialah menghias mulut kita dengan bercakap yang baik-baik. Itu boleh diamalkan, ya. Selalu baca Quran, selalu berzikir, ya, berkawan dengan orang-orang soleh, berkawan dengan orang surau, orang masjid, orang-orang baik-baik. Jadi orang baik-baik ni yang keluar dari mulut dia adalah perkataan yang baik-baik. Kalau kita berkawan dengan orang yang akhlaknya buruk, macam-macam lah, suka bergaduh, kita akan terikut-ikut, ya, sebab kawan ni selalunya adalah dia akan terpengaruh, terutama anak-anak remaja kita terpengaruh dengan siapa kawan-kawan dia, ya. Jadi peringatan dalam kitab ini, tanda kesempurnaan ialah selalu menghiasi mulut kita dengan kata-kata yang baik, cakap yang baik-baik, ya. Jumpa orang bagi salam, Assalamualaikum, apa khabar. Nabi menggalakkan kita untuk menyebarkan salam. Jumpa orang, beri salam, walaupun kita kenal ataupun kita tak kenal. Kita tahu dia tu saudara kita Muslim, ya. Mungkin dia daripada Indonesia, mungkin dia daripada Pakistan, mungkin dia daripada Bangladesh. Itu adalah saudara kita seagama kita, sama-sama Muslim. Bila kita bertemu di mana, kita beri salam, Assalamualaikum, sama ada kita kenal ataupun kita tidak kenal, kerana itu diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu satu contoh memberikan kata-kata yang baik. Kemudian menahan diri daripada mengeluarkan kata-kata yang buruk. Sekarang orang cukup mudah berkata yang buruk-buruk. Dalam kereta orang potong kita marah kat dia, ya. Kita queue dalam membeli barang, tengok orang depan kita, perangai mungkin kita tak seronok dengan tengok dia, kita keluarkan perkataan yang buruk-buruk, ya. Pantang kita tengok orang yang buruk saja, kita terus komen, ya. Jadi tahanlah, kitab ini mengajar kita tahan diri kita, ya, tahan diri kita daripada mengeluarkan kata-kata yang buruk. Kalau takdir depan kita tu dipantang dengan perkataan buruk, akan berlaku dah tidak balas yang tidak baik, dia akan balas balik dengan perkataan yang buruk, ya. Yang lagi takut, dia akan balas dengan tindakan fizikal, ke dia pukul kita ke, dia tumbuk kita ke, tangan kita dan sebagainya. Jadi kita, caranya ialah kita menahan diri, ya, daripada mengeluarkan kata-kata yang buruk. Lebih baik diam saja, ya, diam saja. Kita bertemu dengan orang ramai dalam stesen bas, dekat kawasan-kawasan shopping kompleks, kita berhimpit-himpit pada hari Jumaat. Besok hari Jumaat
nak parking penuh, dah banyak belakang tu, tak masuk pun tak boleh contoh orang ramai. Dia kadang-kadang kita boleh terkeluar perkataan-perkataan yang tidak baik. Jadi kitab ni mencarankan kepada kita, tahanlah diri kita. Puasa kita boleh tahan, tak makan daripada mana waktu imsak tu sampailah waktu maghrib, berapa jam tu, 10 jam, 11 jam, 12 jam kita tahan. Tapi bila kita nampak benda tak setuju depan mata kita, 2-3 minit kita tak boleh tahan, tak boleh tahan mah. Jadi tahanlah daripada kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk. Menjaga tutur kata adalah kebajikan yang besar manfaatnya. Banyak faedahnya kalau kita boleh mengawal mulut kita dari mengeluarkan perkataan yang buruk, sebab besar kesan dia. Bila kita mengata perkataan-perkataan yang buruk, apa yang boleh berlaku? Bergaduh, bertumbuk, berselisih faham, masa muka, putus silaturahmi, dan lebih jauh daripada itu boleh menyebabkan pembunuhan. Besar kesan dia daripada kita, akibat daripada kita tidak dapat menjaga tutur kata kita. Orang kalau kena pukul, dia pergi hospital, pergi klinik, taruh ubat tahan sakit, hilang. 1 hari, 2 hari hilang. Tapi bila orang mengeluarkan perkataan-perkataan yang pedih, melekat dalam hati kita tu, susah nak hilang. Contoh, ada kawan kita, dia kata jumpa kita, dia tak setuju dengan kita, dia kata kita bodoh. Dia bodoh lah, dia bangang. Jadi perkataan bodoh, bangang tu dia melekat. Tapi kalau dia pukul kita, pop kata, sakit, kita ada ubat sikit, 2 hari hilang. Tapi bila dia mengeluarkan perkataan yang teruk pada kita, dia melekat tu. Boleh mengakibatkan apa? Kalau dia jiran, kita boleh pindah dari rumah tu, daripada kawasan kejiranan kita itu. Tak tahan dengan mulut jiran kita yang suka mengeluarkan kata-kata kesat. Jadi benarlah apa yang dicarankan dalam kitab ini, menahan diri kita. Tahan, tuan-tuan. Kalau tak boleh tahan, pegang dada, istighfarlah, astagfirullahaladzim. Tak boleh lagi, la haula wala quwwata illa billah. Kita sebenarnya memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk melawan maksiat dan juga untuk melakukan kebajikan. Kita nak buat baik, kita tak mampu, tuan-tuan. Kita mohon pertolongan Allah. Tadi doa imam tadi kan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maksudnya, wahai Tuhan, bantulah aku. Bantu apa? Menjadi hamba-Mu yang sentiasa mengingatimu, berzikir, ingat kepada Allah. Kita tak mampu, tuan-tuan, sebab syaitan ni mengganggu kita daripada depan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri. Kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku, ya Allah, untuk sentiasa mengingatimu, berzikir. Jadi tuan-tuan datang dengan majlis ilmu ini ialah juga majlis zikir. Sampai kita zikir dan kita faham tak? Bertasbih, tahmid, bertahlil. Tahlil tu apa? La ilaha illallah. Kena kita sebut alhamdulillah, subhanallah. Kita tasbih, tahmid, alhamdulillah. Contoh, berselawat dan sebagainya. Baca Quran, takut nak melanggar perintah Allah. Kita tak mampu, kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita minta kepada Allah menjadi hamba yang bersyukur. Tolonglah ya Allah, bantu aku menjadi hamba yang bersyukur. Kau beri aku macam-macam nikmat, bagi rezeki, bagi sehat, boleh bercakap, boleh makan, boleh tidur, boleh tengok, boleh cari isteri, boleh tambah isteri. Yang ada isteri banyaklah. Anak-anak pandai-pandai, boleh ada cari kerja. Luar negeri mari, datang Malaysia, dapat kerja. Tak kira dah apa kerja, syukur. Syukur pada Allah. Walaupun kadang-kadang kerja itu tak memuaskan hati kita, kerja kuat, gaji sikit. Ini trend. Anak-anak kita tu keluar universiti pun gaji tak padan dengan dia belajar. Tapi lebih baiklah daripada tak ada kerja. Bersyukur. Dan yang ketiga,
minta pada Allah supaya kita memperbaiki amalan kita. Di sini saya nak tekankan, apa maksud memperbaiki amalan kita? Wa husni ibadati, bagi cantik. Selama ni saya tak pernah jaga pun mulut saya. Saya nak cakap apa saya cakap, saya nak marah saya marah, saya nak lepas apa saya lepas saja, tak ada handbrake. Ya Allah, bantulah aku mencantikkan dalam amalanku, jadi orang-orang yang baik, yang menjaga mulut, jaga tutur kata, jaga pandangan, cantikkan ibadat, cantikkan solat, cantik. Ini 3 benda tu kita minta pada Allah. Kita minta kerana kita tak mampu, tuan-tuan, ya. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, ya. Berarti sebelum kita bagi salam tu, dah tahiyat akhir tu, fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam tu kita baca lah, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma inni ala zikrika. Kalau selagi imam tak bagi salam, ya, kita baca. Biasa sekali 2 kali imam bersalam, ya. InsyaAllah Allah akan bantu kita, ya, supaya sentiasa mengingati dia. Allah membantu kita supaya kita menjadi hamba yang bersyukur. Allah akan bantu kita supaya kita cantik dalam amalan kita, hidup kita, ya, terutama dalam konteks kuliah kita pada hari ini. Dapat jaga mulut kita, kita dapat memuliakan tetamu kita, dapat menghormati jiran-jiran. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Anas, ya, bahawa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, iman seseorang tidak akan sempurna. Iman seseorang tidak akan sempurna kecuali apabila hatinya telah lurus, iaitu bersih. Lagi hati kita ini kotor dengan sifat-sifat hasad, sifat-sifat apa dikatakan dalam tasawuf, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela. Apa contoh sifat tercela? Panas bara, pendendam, iri hati, pendengki, sombong, tak mohon orang lain. Itulah sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Ya. Jadi kalau mengikut hadis ni, iman seorang itu tidak sempurna kecuali apabila hatinya telah bersih. Jadi kita bersihkan hati kita, banyak berzikir, banyak mengingati Allah, dan banyak mengingati hari akhirat. Kenapa perlu kita mengingati hari akhirat? Kita akan berdepan dengan Allah satu-satu. Kita bertanggungjawab atas apa yang kita ucapkan. Kita bertanggungjawab di hadapan Allah apa yang kita lakukan. Kita bertanggungjawab. Kita jawablah depan Allah. Dan kalau kita menyakitkan hati orang, kita maki hamun dia, kita menyakitkan hati dia, orang itu boleh tuntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ni dulu berjiran dengan saya, hati saya sakit dia, ya Allah. Hari-hari dia maki saya, dia kata saya itulah, saya beginilah, saya begitu. Saya nak tuntut dia. Silakan. Apa awak nak tuntut? Kita kena ingat, tuan-tuan, kita bertemu Allah, kita buat 2 saja, dosa, pahala. Jadi apa kita nak tebus? Kesalahan kita kepada jiran tadi, orang yang kita sakiti dengan mulut kita yang lancang tu, kita beri dia pahala kita kat dia. Baik, ambil 1, 2, 3, lagi 10 tahun kita berjiran, 10 tahun kita menyakitkan hati dia, habis pahala kita, relax. Itu Nabi kata akhir nanti pada hari kiamat, Nabi cukup bimbang, umat aku ni muflis. Kenapa muflis? Pahalanya habis, diambil oleh orang-orang yang kita sakiti dia, yang kita aniaya dia. Tak cukup, dosa orang tu kita ambil pula. Dah lah pahala kita bagi dekat dia, dosa dia kita ambil. Apa kita ada? Muflis, bankrupt. Itulah kita kena berhati-hati. Jangan ikut hati. Ikut hati, mati. Bila dah mati, barulah kita menyesal. Dulu masa dengar kuliah, kita tak tahu je. Nanti bila nampak siksaan neraka di mahsyar,
barulah kita mengeluh, mengadu pada Allah. Ya Allah, Rabbana, apa dia kita kata? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan, sekarang baru absarna, baru aku nampak. Ini kesannya bila mulut-mulut orang yang jahat ni diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diseksa oleh para malaikat. Baru aku nampak sekarang. Baru aku dengar, wasami'na, baru aku dengar orang menjerit, minta tolong. Aduh, sakit, ayo banyak sakit mak. Tuang dengan air panas, diheret ke tengah-tengah neraka jahanam. Kita nampak. Masa itu baru kita nak kata dengan Allah, farji'na, boleh tak aku balik ke dunia balik? Apa aku nak balik? Dah kiamat. Kau balik nak buat apa? Nak balik ke setialam, kau nak buat apa? Farji'na nak amal salihan. Aku nak beramal saleh, aku nak jadi baik, aku nak jaga mulut aku nak jumpa jiran-jiran aku yang aku sakiti hati dia dulu. Aku nak cari isteri aku yang aku dulu maki hamun dia. Aku nak cari siapa lagi, orang-orang pernah kita sakiti. Aku nak beramal saleh. Inna muqinun, sekarang baru aku yakin. Dulu aku macam tak yakin. Ya ke? Ya, jadi bila dah nampak depan mata kita, barulah kita menyesal. Jadi sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya. Ya. Jadi saya menyuruhlah pada tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah, dan juga saya menyuruh pada diri saya sendiri, kita pakak-pakaklah berhati-hati mengeluarkan kata-kata kita, supaya apa yang keluar dari mulut kita itu perkara yang baik-baik. Kalau tak mampu yang bercakap baik-baik, tak ada idea, tak ada apa, ya, kita diam ajalah. Ya, diam itu lebih baik, ya, daripada kata yang bukan-bukan. Saya habiskan tuan sikit lagi, ya. Iman seorang tidak akan sempurna kalau hatinya tidak lurus atau tidak bersih, dan hati seseorang tidak akan bersih kecuali apabila lisannya terjaga. Mana kalau kita keluar dari mulut kita ni contohlah, minta maaf ya, sikit jumpa orang sikit babi, jumpa orang sikit sial, jumpa orang sikit celaka, jumpa sikit-sikit laknat, jumpa yang keluar tu benda pelik-pelik. Kalau ikut semangat hadis ni, dan hati seseorang itu tidak akan bersih, tidak akan lurus kecuali apabila lisannya telah terjaga. Ya, ayo kita jagalah hati kita, mudah-mudahan ya, kita jaga lisan kita, mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang bersih. Ya, jadi saya rasa kerana itu sajalah pertemuan kita untuk bulan ini. Kita bertemu untuk bulan harapan, ya. Jadual saya ialah pada minggu pertama, hari Khamis macam ini, kita jumpa pada bulan harapan. Jadi siapa yang berminat untuk mengetahui apa huraian selanjutnya, datanglah pada bulan harapan pada waktu yang sama seperti ini. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta